Maka cukup keperluan yang tawakal, serahlah pada Allah Ta'ala. Keempat, bersabar dan bersyukur. Kalau seandainya kalian bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Jadi syukur, sabar. Dia dalam kerja ni, sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas, settle. Ingat tu, sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas. Laju lagi. Sabar, syukur. Senior ni hentak tu. Laju sangat. Orang lelaki ni semua saudara dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah, Nabi sebut, dia terus ingat. Mana ni menyalin? Tu dia bersaudara dengan Abu Hurairah. Balik orang tanya, Samsul buat ceramah apa tadi? Macam biasa. Okey, macam mana? Okey. Apa cerita dia tadi? Sama je. Jangan kau tak salin, sama lah. Kan? Macam tu lah. Ya? Orang lelaki jangan kau petikaikan. Dia memang cara dia merenung, dia terus hadap. Dia tak perlu cantik-cantik. Mana ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan bertuan pengurusi acara, bahagia barisan pegawai daripada PSI in control, semualah warga kerja, tenaga-tenaga penggerak yang dikasihi sekalian. Sebenarnya saya selesai sahaja di program itu di KL, di Sabah beberapa hari, kemudian balik. Saya selesai di Sabah tu, saya ceramah di KL dan 2-3 hari lepas tu saya pergi ke Kedah. Sebelah siang tu di kediaman Menteri Besar, ceramah untuk keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Malam tu di Masjid Ibadur Rahman di Pulau Pinang Kepala Batas tu saya ceramah bersama dengan Abang Samsul Rau-Rau, dua Samsul. Selesai je malam tu di Penang tu, terus balik, dan pagi tu pukul 5 pagi saya dah di KLIA. Saya baru je balik daripada Singapura semalam sebenarnya. Jadi Kedah tu tak ada apa-apa gitu dah. Jadi kalau nak tanya, memang tu lah jadual Samsul debat hari-hari. 3 program satu hari. Macam hari ni pun 3 program. Jadi tak apa sangatlah nak dibandingkan dengan usaha you all kan, datang ke Malaya Grill ni, naiklah tiket atas surah Ar-Razab. Pejabat korang memang tak boleh buat ceramah, memang tak boleh. Sini kena pilih tempat ceria lah kan. Bawa kalau ni kan makan grill kat bawah ya. Tapi baguslah ada usaha tu. Saya kata apa sangat nak dibanding usaha nak datang majlis ilmu macam ni kan. Baguslah, saya tengok tadi PSI in control. PSI in control. Kan? Saya tengok sahabat saya Ustaz Jafri pun dah dipanggil kan. Okey lah tu. Hari ni saya kalau boleh, saya nak ceramah tu, saya nak cakap sama seperti di atas kalau boleh. Kalau boleh. Sonang kau jual kan macam tu kan. Tapi tak boleh lah kan. Dah panggil konolah ceramah. Konolah ceramah. Seperti mana yang Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jadi jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hari ni kita cerita tentang cari keberkatan rezeki kan. Cari keberkatan rezeki ni memang satu perkara yang semua orang sebut, tapi memahaminya tu satu hal. Semua tak ada siapa nak cari rezeki tak berkat dah. Kalau dia mencuri pun, kalau mudah-mudahan berkat dah. Kan?
jumpa kat dalam kereta kan, duit tertinggal, duit aku lah tu kan. Mudah-mudahan berkat kan, tak apa dia macam tu kan. Tapi kalau kita bekerja kan, kita bekerja dengan bersungguh-sungguh, buat betul-betul, insya-Allah ada kemungkinan berkat tu ada. Tapi bekerja sungguh-sungguh, mengulang-ulang kan, contoh kan. Lepas tu mengharapkan rezeki tu. Sebabnya soalan nak ditanya, soalan yang nak kita tanya, ada orang cakap, aku kerja makan gaji kan, tiap-tiap bulan dapat gaji, cucuk duit, mana pula tak halal kata kan. Ni halal satu hal pula, yang penting aku cari rezeki yang halal, dia katakan. Aku tak mencuri, betul tak mencuri, tapi datang kerja, tidur jap pergi surau tidur, jap tidur memutar, jap pergi minum darah, pagi pergi ke malam, hujung bulan pergi gaji, contoh kan. Soalan yang nak kita tanya ni, betul ke bos kau tengah dengar ni? Bos tengah dengar ni, bos. Kan? Oh ya ke? Bos operation apa? Oh, mudah-mudahan bos okey bos mudah-mudahan diberikan kesembuhan, keafiatan, mudah-mudahan. Nah, tapi betul, kadang-kadang orang ni dia bekerja tu, soalan nak kita tanya, bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita cucuk setiap bulan. Tu soalan dia. Sebab perasan tak, ada orang tu kejap-kejap cuti. Kita yang menyang kita yang kena ganti dia, contoh kan, ganti kerja dia kan, tapi gaji sama. Jadi macam mana nak cakap, oh rezeki aku confirm halal kan, belum tentu lagi dah kan. Macam contoh hari ni kan, dalam banyak-banyak hari bekerja kan, hari ni lah yang paling happy sekali, sebab pukul 11 dengan ceramah. Maknanya tak payah kerja, mak. Apa contohlah kan. Tapi dah lah pukul 11, tak start pukul 11 lah tu kan, tengah godek-godek lu tengok contoh kan tadi kan, nak cari line clear contoh. Tapi sebenarnya itu luar kawalan kita, tak apa. Tapi yang dalam kawalan kita, dia kata keluar kawalan, ustaz saya makan kat kedai mamak tu, lambik lah dia masak itu. Tu yang lambik masuk pejabat tu, contoh. Kan, dia bagi alasan menyalah. Tapi bab minum, bab makan kan, kadang-kadang kita pun terlajak kadang. Jadi soalan keberkatan rezeki ni, apa maksud berkat? Apa maksud berkat? Macam mana nak cari berkat? Berkat pun tak faham kan. Tapi penceramah dah biasa, bila dia tanya dia jawab balik kan. Saya ceramah kat makcik kat Kuala Pilah tu, saya tanya apa maksud selawat makcik, menyaut makcik tu, ceramah lah, tanya pula dia tu. Sudahnya aku tanya, aku jawab balik. Makcik tu dia apa peduli, dia badai kita balik kan. Jadi berkat ni maksudnya kebaikan yang Allah berikan kepada kita, walaupun sikit tapi berkembang, itu berkat. Kebaikan-kebaikan yang Allah bagi itu berkat sebenarnya. Contoh kita kadang, salah satu tanda lah keberkatan hidup kita kan, bangun pagi senang betul bangun. Bukan semua orang tu senang bangun pagi ni. Ada orang tu berhampas pulas, kira sampai mati betul lah nak bangun tu, punya payah azab atau mampus betul lah budak ni macam tu kan. Siram air pun elok, ada tidur je. Kira makna kalau setan ni siram air, habis lah dia kan, api tu kan. Dia kalau siram tak bangun-bangun lagi, makna dia dengan setan anda ada lagi. Macam tu lah. Mana tu rezeki orang, keberkatan pada waktu. Keberkatan pada waktu makna dalam tempoh 1 jam macam-macam benda dia boleh buat. Pada orang yang tak berkat waktu dia buat satu kerja berburak lebih, contohnya 1 jam. Maknanya keberkatan masa, keberkatan umur, hidup dia banyak buat kebaikan-kebaikan dalam hidup dia, itu berkat umur dia. Keberkatan apa lagi? Keberkatan gaji, banyak tak dia tolong orang, banyak tak dia bagi manfaat pada mak ayah dia, adik-beradik dia, saudara mara dia, belanja makan contohnya. Ada tak? Sendiri pun tak cukup ustaz, memang tak berkat. Sendiri cakap macam tu, sendiri pun tak cukup ustaz, dia sendiri sebut. Dia sendirilah mengundang tak berkat tu. Ada orang gaji 1,000 dispatch, tapi dia boleh bagi mak dia RM50.
Boleh bawa mak dia makan kat kedai tom yum tu RM30, dia makan berdua. Berkat dah tu. Nampak tak? Mak, saya pun tak cukup mak, ngam-ngam dia. Dah lah ngam-ngam, minta lah duit dengan mak. Kau bayangkan tu. Dia kojok tapi minta duit dengan mak gitu. Contoh. Jadi itu berkat. Barakah, selalu disebut barakah. Barakah ni orang cakap Pondok Ustaz Kazim, betul-betul. Jadi itu adalah bahasa Arabnya kepada berkat. Maka dalam mencari rezeki yang halal, penting kita memahami betapa dalam bekerja mencari rezeki dia juga merupakan satu ibadah. Penting kena tahu. Sebab itulah kalau kita ada orang dia kerja dah 30 tahun, 40 tahun, saya mendedikasikan kehidupan saya kepada PSI in control Sdn Bhd. Bekerjalah dengan rajin. InsyaAllah anda semua akan sampai juga tahap seperti saya. Hari ini hari persaraan saya. Tapi 35 tahun dia bekerja, dia terlupa niat kerana Allah. Aman bapak rugi. Faham tak? Bekerja kalau lupa niat kerana Allah, memang tak adalah berkat dia. Itu salah satu ciri penting keberkatan, mesti niat kerana Allah. Sebab bila niat kerana Allah, benda tu benda baik. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah dapat pahala ibadah. Saya ulang balik. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah dapat pahala ibadah. 3 ni kena ada. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah. Apa maksud benda baik? Perkara yang baiklah yang kita buat. Diizinkan tu maksudnya cara dia mesti betul. Dan niat kerana Allah. Contohlah, nak bagi faham yang paling senang, Robin Hood. Kenal kan Robin Hood kan? Katalah Robin Hood ni dah masuk Islam. Katalah Robin bin Hood nama dia. Okey. Pertama, dia buat benda baik tak? Dia buat benda baik sebab apa? Dia tolong orang susah, fakir miskin dia tolong. Betul tak? Katalah dia niat kerana Allah, bagus dah tu. Tapi cara dia mencuri daripada orang kaya, maka tak diizinkan oleh Allah. Tak boleh. Kan? Kita nak tolong orang, tapi dengan cara kita curi duit orang. Nah, contoh orang perempuan kan. Orang perempuan kadang-kadang dia nak tolong mak dia. Dia songlap 2 helai duit daripada wallet suami dia. Benda baik dah tolong mak tu. Kan? Niat dia kerana Allah, ikhlas nak berbakti pada mak, tapi kau kelepet duit lelaki kau, pahal. Macam tu kan? Jadi makna kata tu salah satu cara tak diizinkan oleh Allah. Tapi kalau orang perempuan dalam hal nak survive dalam hidup berkeluarga, suami kodokut, duit nak beli boreh, beli sayur, beli ikan, tak nak keluarkan, isteri boleh tak ambil duit tanpa pengetahuan suami untuk tujuan itu? Boleh ke tak boleh? Saya tanya sekali, boleh ke tak boleh? Dia lah yang ambil tu. Boleh. Macam kisah Abu Sufyan, dia sangat kedekut, tak pernah bagi perbelanjaan pada isteri dia. Diam-diam dia curi. Dia ambil lah selai 2 helai, dia ambil lah sikit duit daripada kocek, daripada saku suami dia tanpa pengetahuan suami dia. Dibenarkan, tetapi apa? Suka dia ya. Ya Allah, aku curi dia niat untuk beli makeup aku, ya Allah. Macam tu kan. Dengan satu syarat, sekadaran untuk tujuan tu. Contohnya kita nak beli beras, nak beli makanan, ni anak lapar nak beli susu. Kalau minta dengan suami, kita tahu memang tak dapatnya. So kita ambil lah. Kalau ada bola habis, masuk balik dalam paket tu. Give the change. Tak adalah maksudnya ambil sekadaran, jangan berlebih-lebihan. Dah halang-halang ambil. Belilah duit wallet sekali, duit makeup, duit dapur. Jangan macam tu. Jadi perkataan ibadah itu sendiri berasal daripada bahasa Arab yang bererti ketaatan, penghambaan dan penyembahan. Menurut Ibnu Taimiyah, ibadah adalah nama menggabungkan setiap perkara disukai dari Allah dari jenis perkataan atau perbuatan lahir dan batin. Makna benda yang diredai oleh Allah. Kan? Ibadah dalam Islam bukannya ritual semata-mata. Itu sebabnya ibadah ini ada 2. Ibadah khusus, ibadah umum. Apa ibadah khusus? Solat.
khusus. Kan? Dah tahu dah, khusus tu memang dah ada dah kaedah dia. Macam mana cara dia dah ada dah. Subuh 2 rakaat. Zuhur 4, asar 4, tak ada dah. Sebabkan saya merupakan eksekutif di PSI Control, subuh saya tak sama dengan orang. Saya 4 rakaat. Yang bos lagi pula, bos 10 rakaat. Contoh kan, dia tak macam tu dia tetap tu, sama, khusus. Kemudian nak pergi umrah, pergi haji, bayar zakat, semua khusus. Kan? Macam itulah. Puasa, disebabkan dia jawatan dia imam, maka dia punya puasa tak sama macam kita. Kita terbit fajar bertemu matahari, dia puasa 3 hari. Alhamdulillah ni dah 2 hari dah ni tak buka ni. InsyaAllah esok petang baru buka. Tak, dia tak macam tu. Dia tetap sama, khusus. Sama. Berpuasa, bayar zakat, dan juga begitu juga umrah haji. Sebabkan PKP, contoh kan, sebabkan PKP, maka tahun ni kita buat umrah kat Shah Alam ya. Tak ada. Tak ada dah. Dia tetap kena pergi Makkah, Madinah. Faham? Jadi maknanya kata tu khusus. Tapi ibadah umum, apa-apa juga perkara yang diredai, yang disukai oleh Allah Ta'ala, bekerja cari rezeki, Allah suka. Sebab Nabi sebut apa? Nabi sebut dalam satu hadis, sesungguhnya Allah sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal pekerjaan, dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Saya ulang balik. Baik, teliti, sempurna. Yang tu Allah suka. Jadi kalau kau main-main, cincai-cincai ya, datang ala kadar ya, kan, asbol, asal boleh, kan, tentu-tentulah Allah tak suka. Sebab itulah kita marah bila orang cakap biasalah orang Melayu. Kan ayat kan, kontraktor Melayu memang macam tu lah, sengit-sengit Melayu. Buku apa ustaz ni? Melayu. Ayat kan, Melayu ya semua. Tapi dalam konteks perlembagaan persekutuan, maksud Melayu adalah mereka yang berbangsa Melayu, biasanya beragama Islam. Kalau dia Melayu sahaja, Batak Melayu itu, Melayu saja, ada kemungkinan dia macam tu. Tak habis-habis kan. Tapi kalau dia Melayu plus ada tambahan ekstra Islam, tentu dia bagus. Macam tu cerita dia. Buat ceramah bukan kaleng-kaleng. Surah Ar-Razak. Macam tu lah. Business, orang kata business class punya ceramah. Naik atas. Islam is first class. Nampak? Bila ambil gambar pun nampak lah. Macam, kat mana ni? Singapura. Kat mana ni? Turki tu kan. Percaya dia kan. Macam tu lah. Tak, sebab dia jaga standard. Alah, tak apalah, janji susun kursi jadilah. Tak, dia betul-betul buat baik, teliti, sempurna. Kalau masak tu kemas kan, tak ada kan, kadang orang meniaga kan, kita pun heran pergi makan kat kedai tu, lodoh tu tak lodoh, mi tu la ilah melakit ish kan, tak kemas langsung dengan timun sengit-sengit, labam-labam timun kan. Contoh jangan ambil Samsul Demak ni dia teliti sikit buat makan kan, dia cukup jaga kan. Bila orang meniaga, kita tengok bazar Ramadan, ada orang kuih dia cantik je, kita pun geram, lepas tu makan tak sedap. Contohlah, tapi at least kemas bersih kan. Ada orang tu pula kedai pun bersepah, kotor dengan concorot tikusnya, dengan lipasnya. Contoh. Biasalah ayat tu yang kita tak nak. Biasalah Melayu tu, tak nak macam tu. Sedangkan bila Melayu beragama Islam, sepatutnya standard dia bagus. Datang kerja awal, pakaian kemas, uniform dia tak berkedut-kedut. Ini itulah baju pada minggu lepas, dengan bau minggu lepas pun ada lagi. Aperture, macam tu kan. Macam tu lah, kena jaga. Jadi kerja pula merupakan kesungguhan bagi orang tu untuk mendapatkan upah atau ganjaran. Amanah pula, dia berkait pula dengan amanah kerja ni. Maka amanah pula adalah bermaksud memenuhi, mematuhi segala yang telah dipertanggungjawabkan. Kalau orang tu kerja dia mesti masuk pukul ni, balik pukul ni, kenalah manfaatkan. Kadang-kadang orang perempuan kerja pukul 8 sampai pukul 5 contoh. You all pukul berapa? 8.30 sampai pukul 6. Cuba tengok, orang perempuan ni perangai ni di tempat lain.
Bukan perempuan dekat PSI sini, sebab PSI di sini in control. Dia, kau tengok panggil dia, belum pukul 6 dah bertogak tercok kat mesin pansikat tu. Siapa cakap kau? Cepatnya tak. Pukul 6 nak pansikat, 5.55 dah ada situ. 5 minit yang kita curi tu juga tidak berkat untuk rezeki kita. Melainkan dia duduk kat mesin pansikat 55, letak meja macam ni, masih buat kerja lagi. Cap di jalan. Macam tu lah kiranya. Kan, tu saya heran kalau orang tu boleh capai dengan tahap macam tu kan. Dia punya hole in one tu lah 6.00 tu dia boleh. Bila datang pagi 8.30, macam terlambat sikit 8.35, 8.31. Alah 8.32. Kan? Tu biasalah tu. Orang lelaki dia relax, dia tenang. Lewat ni satu lumrah. Orang lelaki ni dia jujur. 8.35 pun buat macam mana? Redha. Allah yang susun semua ni. Umbul, sedap. Sedapnya kau. Assalamualaikum. Hantar anak sekolah tadi. Yalah, orang lain semua nak tak sekolah semua. Semua bodoh-bodoh je. Anak engkau je pergi sekolah. Kan? Orang lain boleh sampai awal, kenapa kau tak boleh sampai awal? Kan? So, kalau sekali sakit dalam sebulan tu sekali dua tu biasa. Tapi kalau dah hari-hari sangat, dia 3-4 hari macam tu, ada masalah lah dengan sikap kita. Sebenarnya dalam diri kita ni, satu saya selalu cakap, perangai boleh ubah. Perangai boleh ubah, tapi sikap susah. Kita cakap macam ni pun, ni kalau saya cakap ni tukar, berubah masa. Ada orang yang, alah cakap lah, aku macam tu lantak kau. Cuma dia tak boleh balas dia. Dia dah hati je, muka tu pun tahu lah, muka tu pun tahu lah. Ada risau, tak kau lah. Kau cakap lah apa pun. Contoh lah kan. Jadi macam tu lah. Dia tak, sikap dia memang dia dah kebal. Dia selesa dengan kesyaitanan dia tu. Macam tu payah sangat kan. Macam tu istilahnya. Jadi konsep kerja ibadah amanah merupakan tugas dan tanggungjawab menarik pendapatan untuk mencari keredaan Allah. Apa-apa pun cari keredaan Allah tu keberkatan. Maka ciri-ciri pekerja yang dianggap sebagai ibadah, pertama, pekerjaan itu disertakan dengan niat mendapat keredaan Allah. Niat penting. Dalam peristiwa hijrah Nabi kata, inna a'malu bin niat. Satu amal pekerjaan bermula dengan niat, ni penting. Macam semua orang kan, kahwin tu, niat kenapa? Kerja, niat kenapa? Kau balik ni apa hal? Mak kita tanya. Nak tanya niat kau balik. Tiba-tiba balik, apa hal? Apa hal balik? Saja lama tak jumpa mak. Memang takkan keluar pada mulut seorang anak lelaki ayat macam tu. Apa hal kau balik ni? Saja tengok mak, lama tak jumpa mak. Memang tak lah ayat tu kan. Memang lupa nak sebut betul. Kan? Asal kau balik tiba-tiba ni? Saja balik. Itu je. Saja balik dalam hati nak jumpa mak. Kan, dalam hati. Betul tak? Orang perempuan dia boleh cakap sebab dia memang dia kaya dengan perasaan. Orang lelaki dia kena kod emosi. Dia takkan share dia kalau emosi dia tengah lemah. Ya, dia takkan menangis. Kalau tengok cerita Aish Martin dengan Bella tu, dia takkan nangis. Kalau cinta masih ada tu apa? Cinta apa tajuk cerita tu? Aish Martin dengan Bella tu, nama aku 7 tu. Sudahlah kau, menyampah lah kau, tak tengok bendanya, aku tak tahu. Larah. Saya pun tak tengok orang share dalam TikTok. Tapi betul lah. Kan, kita, dia lelaki ni memang dia kena kod emosi. Dia tak tunjuk sangat. Orang perempuan dia tunjuk. Dia share semua. Alhamdulillah. Kan, macam perempuan dia tunjuk gambar. Pegang tangan suami dekat handbrake tu. Dia macam, aku tak tahulah. Orang yang tengok tu pula kebetulan berlepas bercerai. Mampulah kau. Memang hari ni je lah kau. Dia tengok dengan dia kutuk kau. Tu sebab bukan semua benda boleh share. Orang perempuan, tolong lah. Yang kau belum lupa share pasal kehidupan personal kau, kenapa? Orang lelaki ni kalau boleh dia tak nak tunjuk. Bukan dia nak mengaku bujang pun, tapi
Orang lelaki ni dia, keluarga adalah hak dia. Bukan tu Ustaz semua orang. Faham? Faham tak? Lepas tu tekan ni, lepas tu tekan translate bahasa Inggeris. Konon cakap putih hebat sangat. Elah nyampah aku. Thank for this lovely 13 years. Oh, I love you. Depan laki kau pun kau tak cakap macam tu. Oh, my dear husband. Mana kau cakap macam tu? Memang tidaklah kat dalam tu tunjuk kat orang. Buat apa? Dengan suami cakap, bang, terima kasih 10 tahun dah kita bersama bang. Terima kasih abang jaga saya. Abang jaga amanah keluarga baik-baik. Happy sangat. Cakap dengan suami tanpa depan cakap. Ini dalam Facebook komen panjang satu muka, penat bacanya. Baca cakap betul kan, cakap tu terang. Semua trend sini. Aduh, dengan jantan pun sama kena ikut lah. Okey. Kedua, pekerjaan itu mestilah harus atau boleh dikerjakan menurut syarak. Benda yang baik. Jangan langgar amanah ditetapkan. Kerja patut kerja, buat benda lain. Mesin fotostat pejabat, fotostat minit mesyuarat persatuan penduduk. Fotostat IC anak lah, nak submit petang karang. Carbon tu pejabat punya. Macam mana nak kata in control? Bukan sini, tempat lain. Kan? Tidak meninggalkan perkara-perkara wajib seperti solat, jaga. Ini jantan period tak berhenti, pahal. Orang perempuan tak tahulah kan, ada Allah bagi cuti. Ini relax. Orang semayang dia relax ya. Orang semayang ni. Semayang dulu. Itulah ayat dia, semayanglah dulu. Elok, dia tak semayang, tak ada perasaan salah apa. Ni dia duduk dalam surau ni, resah gelisah ni. Puluh-puluh dah. Panah betul dah kan. Kemudian menghasilkan kerja yang kualiti. Maknanya kerja elok-elok. Bos pun suka hasil kerja kita, output kita. Dilaksanakan dengan tekun, cekap, bersungguh-sungguh, berasaskan prinsip syariah seperti amanah, adil dan bertanggungjawab. Amanahnya jaga, adilnya dan bertanggungjawab. Jadi hindarkan diri dari perasaan riak, menunjuk-nunjuk, ingin dipuji, ingin terkenal sebagai orang yang rajin, tekun dan baik, ingin disebut-sebut sebagai orang yang baik, elakkan. Kan? Islam mengajar umatnya akan sentiasa berusaha mengamalkan budaya kerja yang cemerlang, buat yang terbaik. Kan? Ceramah contohnya, ceramah mengenalah buat yang baik-baik, ceramahlah tutul kan. Saya tak marah ni, bukan marah, semua penegasan. Lepas tu orang panggil aku, Ustaz TikTok. Apa hal pula Ustaz TikTok? Cuma edit-edit. Ni ceramah ni kau tengok, tak sampai petangan dah ada dah. Dia nak aku dah potong dah siap. Kan? Yang seorang pula edit pula. Makin lama makin sini. Sudah ni sini tinggal ni muka aku keluar dekat skrin tu. Kan? Ya, macam tak apalah, kalau ada baik kebaikan ambil lah. Kan, saya tak kisah tuan. Okey je. Kan, orang nak potong masuk situ masuk sini suka-suka hatilah. Ya. Kemudian berapa ramai antara kita yang sedar tentang perkara ini, berapa ramai yang memenang remeh pula. Bila dah tahu tapi memenang remeh tentang kualiti kerja, bekerja sambil lewa, curi tulang, gunakan peralatan pejabat untuk kepentingan peribadi, solat pada waktu kerja sedangkan masa yang sepatutnya boleh solat dia buat benda lain. Ada orang tu. Dan benda tu tak berlaku di PSI in control. Kan? Patut masuk solat, dia buat benda. Tengok bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Surau merupakan tempat pot yang paling hangat sekali di pasaran. Bertahajud di waktu makan tengah hari. Orang perempuan dah siap dah pot dengan bantal dia. Dah ada cermin untuk dia pandang, untuk pastikan garisan tu tak jelas sangat. Kan muka bergaris seperti tidur tengah hari. Alah bergaris pula. Ya Allah, contohkan.
Tidur tu betul lagi tu, penat sangat. Tu sebab orang perempuan, saya kata orang perempuan, kalau bila tengok konsep ibadah tadi ibadah khusus, ada ibadah umum. Benda-benda kita bekerja ni ibadah umum. Kalau niat kerana Allah. Tu sebab orang perempuan bangun pagi waktu sahur tu, siapkan makanan untuk keluarga, itu juga ibadah walaupun di period. Dia period, dia datang bulan, dia tak dapat nak solat, tak dapat ngaji, tapi dia bangun, dia siapkan makan sahur, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Siapkan makanan sahur 30 pagi sahur, dia bangun, dia siapkan makanan. Siap, dia bukan masak, dia siapkan. Yang bohong aku, kau panahkan aja. Kan? Kalau iya pun kau punya telur dadah lah, paling hebat daripada tu kan. Bangun pagi, dia bangun pagi, dia siapkan niat kerana Allah, maka dapat pahala ibadah. Kena pula malam tu malam Al-Qadar. Steady perempuan. Jangan komplain bangun pagi. Bangunlah, nak mampu tidur. Pukul berapa dah ni? Mati untuk ni. Jangan marah, ya. Makanlah wahai orang-orang beriman dari apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kamu, dan benda-benda yang halal lagi baik, dan bersyukurlah akan nikmat Allah jika benar kamu hanya menyembah Allah semata-mata. Surah An-Nahl ayat yang ke-70. Maka kita tengok balik, muhasabah, tengok diri kita, apakah kita menepati ciri-ciri orang yang bekerja dan menganggap dia sebagai satu ibadah supaya kita mendapat keberkatan rezeki. Okay. Dua kebaikan yang perlu bila dikatakan halal lagi baik. Kan, halalan thayyibah. Halalan thayyibah tu halal lagi baik. Halal dah halal, halal baik pula, contoh. Kan? Jadi kalau kita tengok apa yang dimaksudkan, yang pertamanya rezeki didapatkan adalah baik. Rezeki itu sendiri adalah rezeki yang baik. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah pada Allah jika benar-benar kamu beribadah kepadanya. Al-Baqarah ayat 172. Maka pentingnya kita cari makanan yang halal, bersih dan lurus. Sudah, macam mana pula halal, bersih dan lurus ni? Halal bermaksud tidak mengandungi kederhakaan kepada Allah Ta'ala. Minum arak ada kederhakaan kepada Allah Ta'ala. Contoh. Bersih bermakna tidak mengandungi perkara yang menyebabkan kita lupa pada Allah. Dan lurus maknanya mengikut syariat Islam, mampu menahan nafsu kita dan memelihara akal kita. Itu pertama. Kedua, untuk mendapatkan rezeki yang baik, prosesnya mestilah baik. Maksud prosesnya baik, caranya baik, diizinkan oleh Allah. Contoh, tidak mengandungi unsur-unsur riba. Interest. Boleh tak pinjam duit kau? Boleh. Aku bagi kau pinjam hari ni RM50. Tapi dalam minggu depan kau kena bayar balik 200. Setuju tak setuju? Setuju? Aku on. Dia kata kan. Yelah, aku dah terdesak ni. Faham? Tak pasal-pasal kan. Ya, maka jika kamu meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 279. Maknanya kita masih lagi makan. Cek balik duit gaji kita, simpan dalam bank mana, akaunnya jenis apa. Masih lagi pakai konvensional ataupun kita dah tukar dah Islamic. Kebanyakan bank-bank yang besar di negara kita, dia ada produk Islamic banking, produk perbankan Islam yang jauh daripada unsur-unsur riba. Jangan duit gaji bercampur dengan riba, lepas tu bagi makan kat mak kita, bagi kat anak-anak kita, bagi keluarga kita. Banyak masalahnya nanti. Ada orang cakap memanglah sistem perbankan Islam tu tak ada interest, tapi charge perkhidmatan dia tinggi, dia kata. Baik pakai bank biasa. Orang yang cakap macam tu suruh dia mengucap balik semula. Sebab seolah-olah kau nak menyatakan sistem Islam tu tak baik. Jangan. Ya. Riba tu tetap tak baik. Sebab riba ni dia tak tetap kejap macam ni, kejap macam ni, ikut suka dia lah. Dia nak naikkan, dia nak turun. Tapi yang sistem perbankan Islam, walaupun dia ada charge perkhidmatan yang mungkin nampak macam tinggi, tapi dia tetap, dia tak berubah. Sebab dah diakadkan pun. Ya. Kedua, tak ada unsur-unsur judi.
dalam bagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Maidah, hai orang-orang beriman, sesungguhnya yang meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Penipuan, gharar, suapan, rasuah, riswah dan maksiat pun tak ada dalam tu. Kena pastikan, sebab semuanya akan jadi darah daging kita. Maka sebagai kita untuk mendapatkan keberkatan dalam rezeki, maka Allah telah memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi oleh manusia untuk mendapatkan keberkatan rezeki. Pertama, berusaha dan bekerja. Maknanya berusaha betul-betul. Kan? Kita memang tak sempurna, tapi kita berusaha. Kan? Kita ni tak sempurna, kita buat kerja mungkin ada silap, tapi memperbetulkan kesilapan kita itu lebih baik. Mana ada manusia sempurna? Itu sebabnya Nabi sebut sungguhnya manusia itu berdosa. Berdosa, mana ada sempurna? Mana ada yang maksum? Kecuali Nabi kita. Kita ni ada buat salah, ada buat dosa kan? Tadi Samsul debat sampai ngumpat, dosa tak? Dosa, tapi saya maafkan dah. Saya lalu tinggi kan? Contoh kan, mengumpat tadi, saya maafkan. Saya dengar tadi tu. Jadi mana kata kita cakap melainkan kita yakin sangat, alhamdulillah masuk tahun 2023, dah masuk dah 14 hari bulan hari ni, belum ada dosa lagi tu. Oh berani dia cakap macam tu pun berdosa dah, sebab tak sedari kan. Nabi sebut sungguhnya manusia itu berdosa, dan sebaik-baik manusia berdosa itu bertaubat kepada Allah. Dia dah tahu dosa tapi tak nak taubat pula, mengumpat kemain laju lagi, ngutuk je. Tengoklah tu lah, menyampah aku, cepat-cepatlah start ceramah. Alah, banyak dia cerita. Contohlah kan, dia marah pula MC cakap panjang-panjang. Contohlah, saya okey. Saya kira dihurai-hurai kan. Contohlah kan. Kita ngumpat tu, dia ada dua tau sebenarnya. Dia ada satu, ghibah dan fitnah. Ghibah dan fitnah. Apa maksud ghibah? Apa maksud fitnah? Fitnah, kita cakap satu benda yang tak betul pasal orang. Dengar-dengar dia lah yang kena tangkap mencuri semalam, bukan dia. Dan orang pandang dia lain. Itu fitnah. Ghibah lah, cakap benda yang betul pasal orang tu, tapi kalau orang tu dengar, dia kecil hati. Itu ghibah, makna mengata lah. Mana dia pakai tudung macam tu lagi weh? Contoh, dia kutuk pasien tudung kawan tu, dia pakai lagi tudung pengangkap tu weh. Yang kan yang tarik macam ni tu, yang tarik pasien kan pengangkap kan tu pakai kan, contoh sedapnya nambahan. Dia pakai lagi brush yang tarik engineer tu, yang rantai tu, yang tarik satu tarik saya sini tu kan, dan tarik sini. Mana dia pakai macam tu dah? Kita cakap contoh, ya Allah dah kepam kopiah duit, dia pakai lagi, contoh. Maknanya dia cakap benda tu betul tak? Betul, tapi kalau orang tu dengar kecil hati tak? Kecil hati. So itu adalah ghibah. Ya Allah pendek anyway, contoh, pendek, panjang, lebar, lonjong, tiga segi, semua bandai. Satu ketika ada seorang perempuan badui datang jumpa Nabi. Dia mengadu masalah dengan Nabi. Dia ceritalah dia ada masalah macam ni, dia balik. Bila dia balik je, Aisyah datang kat Nabi. Ya Rasulullah, kecilnya dia tu. Maka Nabi kata, ketahuilah wahai isteriku, sesungguhnya kau sedang membuat ghibah, berdosa. Cakap pasal fizikal orang, ya Allah, gemuk weh. Contohlah kan, dia cakap, ya Allah gelap ni kulitnya. Aku ingat kalau malam ni memang kita langgar ni. Tak cakap memang kita tak sedap cakap kan. Aku tak cakap, orang cakap aku ni gelap ni. Contoh kan. Jadi makna kata bercakap benda betul tu ghibah dan fitnah. Panjang lagi huraian dia. Jadi tak sempat lagi ni. Kita kena panggil lagi lah ni. Ya? Contoh. Okey, satu. Yang kedua, Tadi maknanya yang pertama berusaha dan bekerja bersungguh-sungguh. Kedua, bertakwa. Bertakwa, mengikut perintah dan larangan Allah Ta'ala, ikut. Kalau dalam berusaha tadi, Allah Ta'ala itu kalau telah ditunaikan salat Jumaat, maka bertabaranlah atas muka bumi dan ingat Allah sebanyak-banyaknya agar kalian bahagia. Ingat Allah banyak. Bekerja, ingat Allah.
Takwa, pesan Allah, mana Allah Ta'ala suruh buat, Allah larang buat, jangan kita buat. Jangan kita buat. Allah dah pesan, jangan curi tulang, jangan melanggar amanah, maka jangan kita buat. Bertakwa pada Allah. Bertakwa ni, kita buat sesuatu ni, kita yakin Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran kepada kita, balasan kepada kita, apa juga yang kita buat. Ketiga, bertawakal kepada Allah. Dah usaha buat, serahlah pada Allah Ta'ala untuk berikan yang terbaik kepada kita. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Surah At-Talaq ayat yang kedua. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, nescaya dia akan mencukupkan keperluannya. Maka cukup keperluannya, tawakal, serahlah pada Allah Ta'ala. Keempat, bersabar dan bersyukur. Kalau seandainya kalian bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Jadi syukur, sabar. Dia dalam kerja ni, sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas, settle. Ingat tu, sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas. Laju lagi. Sabar, syukur. Senior ni hentak tu. Laju sangat. Orang lelaki ni semua saudara dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah, Nabi sebut, dia terus ingat. Mana ni menyalin? Tu dia bersaudara dengan Abu Hurairah. Balik orang tanya, sama debat macam apa tadi? Macam biasa. Okey, macam mana? Okey. Apa cerita dia tadi? Sama je. Jangan kau tak salin, sama lah. Kan? Macam tu lah. Ya? Orang lelaki jangan kau petikaikan. Dia memang cara dia merenung, dia terus hadap. Dia tak perlu cantik-cantik. Mana ada? Tak, bukan standard dia salin tu. Tu yang dia macam tu tu. Tu ingat dia. Siapa yang tengok mula bebes tu biasa. Tapi kalau kejap tengok, kejap lelap. Kejap tengok, kejap lelap. Mana hebat orang tu? Sambil-sambil dia dengar, dia zikir. Yang paling hebat sepanjang ceramah saya, dia zikir. Tu sebabnya kan, semua Allah Ta'ala bagi pahala ni. Kita datang majlis, semua Allah bagi pahala. Tapi beza-beza lah. Beza-beza, dia tak sama. Mana sama orang duduk tengah, orang sandar kat dinding? Tak sama. Ni contoh lah, tak payahlah beralih. Contoh. Datang-datang ambil sudut. Kau ingat orang tak perasan kau tidur je. Macam tu lah kiranya. Punyalah kata nak sangat tengok Samsul debat depan-depan. Kau duduk jauh apa hal? Kan? Contoh. Orang lelaki dia okey je. Kan? Jadi sabar dan bersyukur. Kelima, berinfak, berzakat, bersedekah. Ya. Allah berfirman, apa-apa yang kalian infakkan dari sebahagian harta kalian, maka Allah akan menggantikannya. Surah Sabah ayat yang ke-39. Kemudian yang keenam, bersilaturahim. Dalam kita bekerja ni, silaturahim jaga, jangan gaduh-gaduh. Buang penyakit serangkai tu. 3 penyakit tu kita kena buang. Pertama, buang penyakit tamak. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham? Buang penyakit berangkai ni kita kena buang. 3 penyakit tu. Penyakit pertama, jangan tamak. Tamak tu penyakit. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham? Faham ke tidak? Orang perempuan faham tak? Tak, dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya, faham tak faham? Setuju tak? Itulah dia orang perempuan. Sangka buruk je. Maksud kongsi ni, jangan kita tamak, jangan ambil lebih, tapi berkongsi, share, sedekah, bantu orang. Itu yang baik. Jangan tamak. Kedua jangan sombong. Jangan tamak, jangan sombong. Dan macam mana Nabi kata, tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun sebesar biji sawi. Nak sombong kena mu Samsul debat, tak payahlah. Saya pun tak adalah kata, oh Samsul debat, siut. Tak ada. Kan?
Iya, jangan minta-minta. Pening kepala kau. Kau nak makan pun kena cari tempat yang tak ramai orang. Kena nak makan tadi kan, cari tempat tak ramai orang. Puas kurang kan? Tak boleh. Hilang pertimbangan orang yang nampak. Macam tu kan. Tu antara masalah-masalah lah kan. Tu biarlah. Masalahnya tempat tak ramai orang tu tak sedap. Itu cerita ni. Tapi berapa lama? Sampai masa nanti Samsul Debat ni beliau merupakan penceramah sekitar tahun, sebab masa tu dah tua dah. Ya Allah, dah tua betul Samsul Debat tu ya. Dapat anugerah tokoh mahal hijrah, agaknya lah pada tahun 2035 masa tu. Dah tua betul lah. Dia pun bagi hadiah kan. Siapa? Tak ingat, tak kena tahu. Betul tak? Sampai masa nak belagak kenapa kan? Macam bos kan, dia bergelar bos kat satu syarikat, bukan, saya tak sebut bos inilah, tempat lain lah kan. Sampai masa dia akan bersara tak? Bersara orang lain pula jadi bos kan? Kita bekerja, selama-lama akan bekerja tak? Sampai masanya pencen, layankan bila SP kan? Aku nak bercuti lah, pergi luar negara kan? Orang pergi UK, pergi Europe, pergi Balkan, Australia, pergi Germany. Ya betul. Sampai masa kan kita takkan bekerja selama-lamanya. Sampai masa kita pula tengok anak kita bekerja. Kerja lah lelo. Ayah dulu kerja. Oh, syarikat ayah bukan biasa-biasa. PSI in control lah. Kan. Suka pula aku nyebut nama company ni. Saya tadi terkejut aku. Lah, ceramah untuk pekerja restoran ke? Saya tak perasan dia kan sampai ke bawah kan. Oh, kat sini. Patut tengok baju sama semua kan. Malaya Grill. Rupanya pakai tempat ni. Tak apalah. Saya kata sampai masa ni jangan sombong. Jangan tamak, jangan sombong, dan ketiga jangan dengki, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dan dengki ni sama artinya. Tak payah nak cakap dengki ni iri hati, tak puas hati, tak, senang je. Dengki sama lah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu dengki. Simple je, habis cerita. Allah tentukan dia berjaya, Allah tentukan dia dapat rezeki macam tu. Yang kau tak puas hati apa? Dia takkan dapat tu melainkan Allah izinkan. Seterusnya berdoa dan beristighfar. Itu cara dia. Doa minta ampun, lepas tu istighfar, minta ampun dengan Allah. Doa banyak-banyak. Kemudian berbuat kebaikan. Banyakkan buat kebaikan, tolong orang, bantu mana yang kita boleh. Dan begitu juga bangun awal pagi. Tengok, bangun awal pagi pun salah satu cara nak cari keberkatan rezeki. Apa yang Nabi sebut? Pada satu ketika Fatimah puteri Rasulullah SAW berkata bahawa saat Rasulullah melihatnya masih terlentang di tempat tidurnya pada pagi hari. Nabi satu pagi itu nampak Fatimah baring dekat tempat tidur dia, terlentang. Apa kata Nabi? Wahai putriku, bangunlah dan saksikanlah kemurahan hati Allah, dan jangan menjadi, dengan ni Nabi kata, jangan menjadi seperti kebanyakan orang. Maknanya yang tak bangun pagi ni ramai. Nabi tahu dah, yang jadi membuta ni sampai tengah hari ramai. Kawan saya dulu dekat industri dia seorang tidur 2 hari. Kalau dia tidur memang 2 hari baru bangun. Orang biasa bangun, kau apa dah? Dia tak, hari apa dah? Dia ada lain. Dia tanya hari apa dah. Betul. Tapi kawan saya ni, saya tengok update dia terkini, alhamdulillah dia dah berubah bangan. Dia dah buat PhD dah, sampai keluar negara dah. Balik dari US baru ni tengok, oh dahsyat dia. Dia kata, saya pun tak sampai ke tahap tu lagi. Hebat dia. Mana dia berubah lepas tu. Bila dah bekerja, dia sambung belajar balik, sampai dah ada doktor dah sekarang. Dahsyat dia. 2 hari tidur.
Memang banyak kelas tak pergi. Tidur. Kau bangun lah. Kau tak pergi kelas ke? Kita pula risau pasal kayu ITM tu. Kat Syalam. Syat dia. Nabi kata, putriku bangunlah, saksikan kemuliaan hati Allah dan jangan menjadi seperti kebanyakan orang. Dan Allah mengurniakan rezeki setiap harinya pada waktu antara mulai subuh sampai terbit matahari. Itu sebab siapa bangun awal pagi dia akan rasa segar, dia rasa fresh. Kalaupun dia tidur balik, dia terlelap lepas zuhur pun dia taklah seteruk orang yang bangun tengah hari. Macam nak kena tinju muka. Ini bagi penyepak ni kan elok ni. Betul. Kan kita kan pernah kan kita kan. Termasuklah saya, bukan kata tak pernah dulu. Nak pula kita lepas malam tu tidur lewat kan. Tidur pula tengok tak nak bangun. Bahala dah nanti lu belum lagi, belum. Belum. Sekali jaga. Yang mak pula puas hati kau. Kan? Iya. 7 tanda keberkatan rezeki. Apa 7 tanda keberkatan rezeki? Kita dah sampai ke apa? Lagi 5 minit. Okey. 7 tanda keberkatan rezeki. 7 tanda keberkatan rezeki. Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Itu pertama. Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi, boleh sedekah, boleh share. Tapi kalau orang yang tak berkat rezekinya, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas, seolah meminum selautan air tapi dahaganya tak pernah hilang. Itu pertama. Cek balik, duit kita cukup ke tak cukup setiap bulan? Cek balik. Orang tu gaji 8,000 tapi tak cukup. Kita gaji 1,500 campur dengan overtime sikit, campur dengan yang alhamdulillah cukup, siap boleh simpan pula lagi. Contoh, maknanya berkat. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Yang belum kahwin, dia dengan mak ayah dia bahagia. Itulah, jangan kecewa yang belum kahwin. Lek-lek Tanyalah orang yang dah kahwin. Belum pernah lagi saya jumpa orang yang dah kahwin, dia suka sangat dah kahwin. Tak pernah saya jumpa, macam mana kahwin? Allah SWT, tak pernah ke? Tak pernah saya jumpa. Paling kuat dia, macam mana kahwin okey? Okey lah. Itu paling kuat dah tu. Alhamdulillah, okey. Tak pernah jumpa. Tapi macam mana kereta? Kalau tanya macam mana kereta baru? Macam ni kau. Kahwin tak pernah macam tu. Kahwin okey? Baik, gila kau. Kenapa aku tak kahwin daripada dulu lagi? Tak ada. Belum pernah lagi. Tanya pula, suami kau macam mana? Dia lah. Bini kau macam mana? Jangan ceritalah. Seorang tu pula kan. Maknanya tak ada. Kan? Itu dia. Tapi bahagia. Rumah tangga rasa bahagia. Mana yang belum kahwin, sabar. Ada orang jabatan dia pendek, cepat dapat jodoh. Ada orang jabatan dia panjang, lambat dapat jodoh, tapi Allah bagi yang terbaik jodoh dia. Ada orang jabatan tu lala pendek, banyak kali pula tu. Ada. Yang faham, tak faham, sudah, hantar kau. Iya. Yang penting kahwin ke apa, biarlah kerana Allah. Ini tanya kenapa kahwin? Mak bising. Masa bila mak tak bising? Mak ni memang kerjanya bising aja. Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila kahwin? Bila nak beranak? Bila dah beranak, lelaki je anak kau. Bila dapat anak perempuan? Dapat anak perempuan, beranak je kerja kau. Salah juga beranak. Salah juga. Yang seorang tu lah, kenapa kau kahwin? Kau kawan kahwin semua dah, tinggal saya je belum. Kenapa kahwin? Umur saya banyak dah. Bila lagi saya nak kahwin? Kenapa kau nak kahwin? Geram nak budak perempuan tu. Lagi tu susah nak jumpa orang yang cakap kenapa kau nak kahwin? InsyaAllah saya kahwin imam kerana Allah. Susah nak jumpa. Biasa yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Sebab tu je jawapan yang dia ada. Sampai hati abang buat saya macam ni. Apa salah saya bang? Kerana Allah. Tapi ni bukan ajar ya, ni bukan ajar. Contoh. Ya, maknanya
Rumah tangga rasa bahagia. Balik rumah tu happy je. Balik rumah kan seronok, tak sabar nak balik rumah. Ini balik rumah, nampak suami sampai, dia pesan anak tadi, jangan kita jangan label-label orang, jangan ejek-ejek orang, dosa. Faham? Faham mama? KL, mama saja. Sungai Buloh pun tu. Mama. Kampung Lonek kata. Ya. Bahagia je rasa, kan? Suami balik ni tak, jangan label orang, jangan ejek-ejek orang tau. Faham mama? Sekali suami balik, kau tengok rimau dah sampai. Rimau. Tadi dia kata jangan ejek-ejek orang. Suami balik happy je. Assalamualaikum sayang. Sayang, abang sampai ni. Sayang, abang kat dapur lah masak. Sayang tahu kan abang tak boleh kalau tak nampak sayang. Sayang, abang janganlah. Kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau suka tak cakap? Kau suami kau macam tu, kau suka tak cakap? Dan aku menggayakan bagi faham. Yang tu sepatutnya berlaku. Rumah tangga bahagia. Nak abang tolong ke? Tak payah bang, nanti abang tolong lagi lambat. Okey lah, abang tunggu abang mandi dulu Okey bang, love you. Bang. Atau suami balik, sayang dah. So isteri tengah basuh pinggan. Sudah. Pergi masuk dalam mandi, biar abang sambung. Suami tu sambung basuh tu dengan baju t-shirt PSI. Tak habis. Dia masih maknanya nak tanya umur, suka tak kalau suami buat macam tu? Suka tak? Walaupun tu lah sekali dalam 365 hari tu, rasa happy dah. Dah pergi masuk dalam mandi, bang. Ataupun suami balik, sayang, iya bang, ni ambil ni voucher ni. Voucher apa ni? Voucher spa muslimah. Hari Sabtu ni pergi spa muslimah ni, cuci rambut, massage, pedicure, manicure. Habis anak kita, anak abang jaga. Saya pergilah. Abang, susahkan abang je. Sayang, tak susah mana pun, abang booking je, kau bayarlah sendiri. Wang asam menjantan tu. Kan? Tak adalah abang dah bayar dah. Ya ke bang? Happy tak happy? Itu bahagia. Dia bahagia ni tak perlu kaya tau. Jangan ingat, ada orang cakap bahagia ni kena kaya. Salah. Ada orang tu duit banyak, kereta besar, rumah besar, suami sebulan sekali pun belum tentu dia ada kat rumah. Ada yang cakap tu, biarlah dia tak balik mampu lebih baik, yang penting rumah besar, duit banyak. Kau jangan macam tu, tak bahagia. Carilah bahagia. Betul. Suami balik, sayang, basuh air kopi, kita minum sesama. Ni abang bawa balik kuih ni. Ya ke? Kuih apa abang bawa? Kuih lambang kasih sayang kita. Kuih apa tu? Kuih couple. Mana ada kuih couple? Cuba tengok. Kuih cakui. Kan couple tu kan. Kuih cakui tu kan couple. Dia baru tahu. Nampak tak? Bahagia tak? Makan tu siap-siap dua pak. Abang satu. Betul tak? Bahagia. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda keberkatan rezeki. Anak-anak berjaya dalam bidang ni. Berjaya dalam akademik. Mungkin anak dapat nombor 1. Mungkin dalam kelas anak dapat pakaian, subjek terbaik. Itu pun kita dah happy dah. Subjek bahasa Inggeris tu kan, mak ayah pun berterabur bahasa Inggeris kan. Mak anak aku dapat subjek terbaik bahasa Inggeris. Saya telefon, mak tak sangka mak anak cerita cucu mak ni terbaik dalam bahasa Inggeris. Wah kan, darjah 1. Happy tak? Happy. Tiba-tiba kadang nampak anak berjaya dalam bidang, tak kisahlah akademik, berniaga, kehidupan. Kadang-kadang perempuan boleh menitis air mata. Anak kita dah kombo bang. Ya Allah, anak kita bang. Kau sabar sikit, ni kombo tadika ni. Kombo tadika pun. Okey. Seterusnya keempat, suasana tempat kerja, suasana kejiranan masyarakat, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Tu tanda keberkatan rezeki juga.
Kelima, mudah melaksanakan perintah Allah, mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak sedekah, mudah nak buat benda baik. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Keenam, rumah kita seringkali diziarahi tetamu. Ada je orang datang rumah. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin shopping. Itu tak termasuk. Itu kau yang order, faham? Dan yang ketujuh adalah apabila doa mudah dimakbulkan oleh Allah. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Jadi sekarang kita tengok soalan-soalan. Macam mana cara nak ikhlaskan hati bila bekerja? Senang saja. Bila dapat aja gaji pada 25 ke hari bulan ke atas, tolong pulangkan balik pada majikan. Dia tanya macam mana nak ikhlaskan hati bekerja. Itulah cara. Ada peran. Siapa nama bos? Cik Azhar. Cik Azhar, minta tolong sangat. Tahun ni tolong jangan bayar gaji saya. Untuk tahun ni saya kerja ni. Semua dunia semua ni. Macam tu tak. Maksud ikhlas ni simple je. Bekerja, apa je yang kita buat. Dongar lah sini ha. Bergosip lagi tu. Banyak soalan. Okey. Apa perasaan? Dapat hantar soalan tu ke depan. Tak, ikhlas ni, maksud ikhlas adalah melakukan sesuatu tanpa mengharapkan balasan manusia. Wa imma, terima kasih pun tidak diharapkan. Maknanya gaji tu memang kita tahu dapat. So kita kerja, kita dapat gaji, kita tahu. Tapi kita bukan kerja sebab tu. Berapa ramai kerja kadang tak ingat, gaji dah masuk lah. Kadang sampai jam tu sekali kan. Dah dia tak sedar, dia 3 bulan dia tak draw duit dia. Mak teruk sangat tu kan. Tapi yang jadi tak ikhlas apa? Dia kerja tu sebab nak naik pangkat. Kerja sebab nak kerja sesuatu. Mungkin bos akan bagi dia kedudukan tertentu. Contoh. Itu bukan ikhlas. Wa imma, terima kasih pun tidak diharapkan. Itu ikhlas. Berapa ramai orang kata, aku tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak. Itu tak ikhlas lah tu. Ya? Mana buat yang terbaik, dia lebih mengharapkan ganjaran pada Allah Ta'ala daripada ganjaran manusia. Okey. Betul ke rezeki suami datang dari redha isterinya? Wah, kan? Betul juga memang, tapi tidaklah orang kata sepenuhnya. Begitu juga sebaliknya. Suami isteri ni. So, sebab kadang-kadang contoh suami kena bagi nafkah zahir dan batin. Zahir, makan, pakai, tempat tinggal. Tapi kadang-kadang suami kerja, gaji pun tak cukup. Contoh. Maka mustahak redha isteri tu. Jadi isteri pun bekerja. Ikutkan isteri tak perlu kerja. Isteri kerja sebab nak tolong suami. Ikutkan dia. Kalau suami paksa, kau pergi kerja, tolong aku ni. Isteri tak redha, berdosa suami tu. Faham? Orang lelaki kena tanggung isteri. Tapi isteri bantu. Dia kena hargai. Terima kasih lah. Kalau tak sebab ayang kerja, ayang tolong abang ni, aduh hai. Tak tahulah bang, tak apalah bang. Kita susah sesama, senang sesama. Itu orang perempuan, terluka sangat hati dia. Dengan tahap macam tu, kau cari perempuan lain. Faham? Dia suka je tu. Betul tak betul? Kan? Orang perempuan dah berkorban. Dia korban macam-macam. Contoh, macam orang yang kahwin lebih tu. Kahwin lebih kan? Nak cakap betul? Contoh, dia takkan dapat sempurna bagi keadilan tu. Maka isteri-isteri ni kena faham. Tak apalah, fahamlah tu. Contoh, dia patutnya hari ni balik ke rumah isteri pertama. Esok balik rumah isteri kedua. Kan? Nak balik rumah isteri kedua je, isteri pertama selalu macam tu. Pening. Contohlah kenapa nak mati dah ni bang. Contoh kan? Dia buat helah macam-macam. Contoh. Jadi suami telefon yang muda. Abang tak dapat nak balik malam ni. Akak sakit tak sihat. Jadi isi ni, alah, kau malam ni. Contoh kan? Dia hidung tersepit sebab dia bini muda. Kan? Bini sengau macam tu kan? Tapi suami tu tak balik. Dia kata, tak apalah bang, dah akak tak sihat, tak apalah abang jagalah. Tapi suami kena ganti. Nampak?
Tapi kalau tak ganti, bang tak payah ganti pun tak apa bang, saya okey je. Itu redha isteri, maka suami tu selamat. Faham tak? Tu benda macam tu lah. Bawa isteri pertama pergi makan dekat satu restoran yang ada yang kambing bakar yang sedap. Saya tak nak sebut nama kedai tu sebab dia tak taja ceramah kita hari ni. Macam tu lah kan. Tapi isteri ni asyik-asyik kedai tom yum, asyik-asyik kedai tom yum. Contoh, isteri pertikaikan, maka tak dapat dah redha tu. Ni benda simple-simple lah kan. Yang tu tajuk lain lah, maknanya dah dua dah tajuk kena panggil. Kekadang mak ayat. Kekadang kita tak sedar tercuri. Mak apa? Dia tercuri. Dia bukan sesaja curi masa tu, curi tulang. Kadang-kadang kita tak sedar tercuri masa kerja dengan buat benda personal. Bolehkah kita balance balik? Bolehkah kita balance balik dengan bayar zakat pendapatan dan tidak berkira membuat extra works tanpa klaim apa-apa? Jap. Bolehkah kita balance balik dengan bayar zakat pendapatan dan tidak berkira buat extra works tanpa klaim apa-apa? Oh, macam tu. Dia tak sengaja. Jadi kalau tak sengaja, dia tak sedar, dia tercuri masa. Jadi dia klaim balik dengan extra work. Maknanya dia buat overtime. Dia buat overtime kerja dan dia tak klaim. Kan? Dalam kisah dalam Islam ni satu je. Benda tak sedar tak jadi dosa. Terbuka puasa. Terbuka tu sampai tersandar makan. Teruk betul. Makan dia tambah mau. Lah aku puasa weh. Melampau kau kan. Kalau kau buka puasa tu macam terminum macam ya Allah aku puasa. Tak sedar kan. Contoh macam puasa sunat kan biasa orang kadang terlupa. Jadi itulah lah. Dalam ter ni tak ada masalah dalam Islam. Tapi bila kita ingat bagus lah ni. Bila teringat ya Allah tadi aku banyak ni lah. So kita buat overtime. Kita nak cover balik mana yang kita tercuri masa tadi. Bagus lah tu. Bayar zakat. Zakat bukan untuk cover kerja kita. Kalau betul boleh cover kerja kita, saya dah bayar dah zakat. Alhamdulillah. Sepatutnya 100. Tapi saya bayar Alhamdulillah 2,000. Tahun ni saya memang tak kerja lah. Tak dapat macam tu dah kan. Tak dapat dah ya? Kena faham lah tu. Sebab memang ada staff saya dulu, ada staff saya seorang dulu, saya selalu bawa dalam ceramah saya. Dia masa saya kerja jadi pegawai kerajaan dulu kan, ada satu kali tu barang saya tertinggal kat office. Malam tu saya nak pergi ambil barang saya kat pejabat dalam pukul 9.30, 9.45, kat 10 malam. Tengok office saya terang. Saya tengok Cik Aziz, memang nama sebenar Cik Aziz ni. Dia tengah buat kerja. Cik Aziz tak balik lagi. Biasalah bos, saya memang kalau saya tak ada apa-apa hal, memang saya akan overtime setiap hari. Isnin sampai Jumaat tu dia akan overtime setiap hari sampai pukul 10 malam. Kemudian pun dia balik. Banyaklah gaji Cik Aziz. Saya tak adalah. Untuk 2 tahun ni, 2 tahun sebelum dia pencen, setiap malam kalau tak ada hal dia akan overtime dan dia tak claim. 2 tahun. Wallahi ini cerita betul. Bukan kata saya buat-buat cerita nak bagi sedap cerita. Hidup lagi hamba Allah ni. Saya jumpa dia dah pencen. Lama dah pencen. Dia masih lagi bawa kereta Proton Saga lama. Dan sekali tu dia pergi kat kedai aksesori tu, dia tengah nak tukar cover seat dia. Masa tu dia cerita, saya buat kena. Ingat ni, memang kerja rajin. Rupa 2 tahun yang terakhir sebelum dia pencen. Saya kata kenapa dia buat macam tu? Saya tak tahu macam mana cara lagi saya nak bayar balik pada tempat saya kerja ni. Saya buat loan rumah pun saya dah selesai. Anak-anak saya pun semua dah lepas kan. Lepas tu duit loan kereta saya semua dah selesai. Saya dah nak pencen. Mungkin dengan cara saya overtime, mungkin saya boleh cover balik mana yang terkurang, mana-mana terkurang dulu. Tu ayat dia. Saya kata hebat dia. Saya kata kita zaman sekarang tak buat tapi claim. Tu ramai. Kecuali di PSI sebab dia in control. Alright. Kesan keberkatan rezeki dalam ibadah seharian. Ini saya dah cerita tadi lah. Kesan ni maknanya ibadah dia diterima, kesan dia dapat pahala ibadah, kerja dia tenang. Bagaimana menarik rezeki? Menarik rezeki laju dan tidak disangka-sangka masuk. Macam mana menarik rezeki laju masuk dan tidak disangka-sangka? Okey, macam ni. Ada satu cara. Macam saya sebut tadi, salah satu langkah ingat tak tadi? Sedekah dan juga zakat tu tadi. Itu memang betul. Itu adalah salah satu cara ni.
Saya pernah, orang yang kebanyakan ni adalah yang pernah dengar ceramah saya kan, ingat tak saya sponsor family saya. Mula-mula saya pernah sponsor isteri saya bawa pergi umrah. Lepas tu saya sponsor adik keluarga saya mana yang susah-susah, saya bawa pergi umrah. Masa tu mak saya cakap, masa tu saya dekat Madinah, terlepas makan tengah hari tu, makan hari ke makan malam, saya ingat lepas makan tu saya cakap dengan mak saya, mak rasa nak bawa lah keluarga kita mana yang susah-susah tu, nak bawa lah pergi Mekah. Mak saya cakap, woi ni Madinah ni kau cakap kau kena buat tau. Ya nak buat lah ni. Alhamdulillah tahun 2018 ke 2019 yang tu saya dapat buat. Bawa 15 orang. Masa kira-kira 15 orang. Menung masa tu. Yang menung saya dengan buku akaun. Menung. Betul. Sebab bila bawa keluarga, kita tak boleh bawa package yang biasa-biasa. Kena bawa yang okey. Nak sedekah, jangan kita sedekah, bagi yang elok. So package seorang 9,000 lebih. Jangan kau campurkan. Macam tu lah. 9,000 lebih seorang. Baik, 9,000 lebih. Dekat-dekat 10,000 bawa. Lepas tu sampai kat sana pula, tu belum cerita kos lain. Pergi Taif kena tambah 180 rial seorang. Tak apalah, nanti lain kali lah. Sebab semua kebanyakan tak ada duit. So saya sponsor pula pergi Taif. Biar semua rasa pergi Taif. Tak tahu bila lagi nak datang. Saya sponsor. Tapi betul, bila saya bawa tu tak sampai 3 bulan. Bila saya balik, tak sampai 3 bulan Allah ganti balik duit tu. Memang. Dan masa tu tak adalah saya cakap, mujur balik modal. Tak adalah. Cuma masa tu saya cakap, ya Allah, siapa lagi aku nak tolong lepas ni? Tolong jangan angkat tangan. Ni contoh. Jadi saya nak cakap sesuatu. Betul. Dan untuk makluman semua, insya-Allah doakan saya pada hari insya-Allah hari Sabtu ni, insya-Allah saya akan bawa family saya 45 orang. Ya. Betul, sebab ini satu benda yang saya tak pernah terbayang kat kepala saya. Tapi betul, saya cakap nak cari rezeki laju sedekah. Sebab Nabi sebut, Nabi takkan kita masalahnya kita tahu, kita baca, kita dengar, tapi kita tak yakin tu masalah dia. Lalu tabung kan, betul tak? Punya susah, walaupun nak masuk RM1, susah, bukan senang. Alah. Tolak sebelah. Kau lah pula. Kan? Betul, memang susah, tapi Nabi sebut tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah, melainkan bertambah. Nabi sebut 3 kali, takkan tak percaya. Apa lagi Nabi sebut? Sesungguhnya bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Sebelum balik kampung, nak travel jauh-jauh pergi berjalan, tak nak spoil perjalanan, lalu je masjid surau kat taman rumah kita tu, berhenti jap, bagi duit kat Long, pergi masukkan duit dalam tabung. Tak masuk sebab insurans perjalanan. Betul? Bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Okay. Bagaimana berkat berpanjangan, manfaat pada keluarga, masyarakat? Sedekahlah tadi, yang itulah sama sekali. Kalau datang kerja namun tiada task kerja perlu dibuat, apa yang kita perlu buat untuk pastikan rezeki atau gaji itu berkat? Thank you Ustaz. Encik Azhar, dia orang kata pernah berlaku bila sampai tak ada kerja. Tolong semak tulisan siapa ni? Boleh jadi ke tak ada kerja? Tu cakap. Kau cakap betul ke tak ada kerja? Saya waktu PKP tu saya dapat satu soalan. Waktu PKP, Ustaz, saya waktu Ustaz dia cakap kalau kita pergi waktu PKP duduk di rumah, sebab waktu sepatut buat kerja kita tak buat kerja. Kita tak buat kerja, maka kemungkinan besar rezeki kita tak berkat. Masalahnya saya tak ada kerja. Saya bahagian file and documentation. File dan documentation tak ada. Lepas tu seorang lagi driver. Saya driver. Masa PKP tak boleh buat kereta. Adakah rezeki saya pun tak berkat? Macam ni. Kau ambil telefon. Contoh. Macam dalam konteks PSI yang kontrol. Assalamualaikum Cik Azhar. Saya nak maklumkan ni, saya tak ada kerja. Ada tak apa-apa kerja yang boleh saya lakukan? Kau tanya.
Kalau dia kata, bertuahlah kau. Kalau dia kata, tak, kau mengangkang ya. Kau tak payah apa-apa, kau membutuh lagi elok pergilah. Bertuahlah kalau bos kau boleh cakap macam tu. Macam tadi file documentation kan. Kalau kau cakap dengan apa? Bos saya tengah tak ada kerja ni, dia tak apa-apa boleh sebuat. Mesti bos kan, tak apa, kejap lagi saya akan hantarkan satu file apa semua, tolong tengok, semak apa semua, saya emailkan kat you tolong semak sekejap. Lepas tu dah siap, awak semak satu-satu, nanti bagi kat saya balik. Mesti ada. Yang driver tu pula, oh tak ada kerja, tak apa, nanti saya bagi satu surat kebenaran pada polis, tolong pergi kat pejabat, ambil file-file tertentu, tolong hantar kat rumah pegawai ni. Berani kau cakap tak ada kerja? Come on lah, in control. Sebab mesti ada kerja. Kerja, carilah kerja. Kalau memang contoh tugas tu dah selesai, ada tengah lain, cek apa benda patut dia buat, selaraskan benda ni, itu pun kerja. Menyelaraskan kerja, itu pun kerja. Okey, kejap lagi pukul 8 kerja ni nak keluar, nak pergi sini. You all banyak kerja-kerja luar kan? Nak tak? So, ada kena pergi site apa semua kan? So, susun. Kejap lagi pergi sini, lepas site ni pergi sini. Okey. Apa benda nak confirm kan? Kat sana nak cek apa benda dah tahu dah. Kan? Apa yang perlu dibuat untuk pastikan rezeki itu berkat? Thank you Ustaz. Aku rasa kalau bos kau tahu ni, dia cakap macam ni lah, awak tak payah kerja. Kan? Mesti ada kerja, cari kerja. Soalan, perjalanan hidup kita ni dah takdir atau pilihan kita sendiri? Apa? Kau tengok drama banyak ni. Aku terasa macam dia tanya ni tengah berbual. Perjalanan hidup kita ni macam tu lah. Dah takdir atau pilihan kita sendiri. Sebenarnya dalam hidup kita ni ada ketentuan Allah, tapi kita ni berusaha. Sebagai manusia kena berusaha. Contohnya macam mana nenek mampu ni, tak boleh buat apa dah. Kita sendiri yang pasrah tak nak buat apa-apa, jangan salahkan orang. Tengok dulu, kalau kita tengok Steve Jobs yang perkenalkan Apple kan, kita tengok dia pernah disahkan kanser, tapi dia berjuang. Berapa lama dia fight kanser dia, sampai kan doktor sahkan kanser dia tak ada. Kemudian kali kedua serangan kanser tu datang balik, kali kedua tu dia kalah dan dia pass away kan. Kita tahu benda tu. So hidup kita ni kita kena usaha. Sebab ajal, maut, jodoh, pertemuan semua di tangan Tuhan. Kena ikhtiar. Kau tunggulah kat rumah. Tunggu kat rumah. Kalau dah ada jodoh, adalah jodoh kau. Tunggu kat rumah. Lepas tu kalau tak ada jodoh kau marah. Sebab kau tak usaha. Betul tak? Macam tu lah. Macam kita dengan pasangan kita lah. Berapa ramai yang berusaha, berapa ramai yang tak berusaha. Ada juga. Ada orang tu tak berusaha. Family yang recommendkan. Kahwin, elok. Ada juga. So, pilihan kat kita, tangan kita ni, ada satu pilihan. Nak buat tak nak buat. Tu je. Ya. Okay, soal seterusnya. Ustaz, keutamaan rezeki dikongsi kepada keluarga kan? Okay. Jika parents tidak mampu atau susah, sedangkan gaji keluarga cukup-cukup untuk keluarga. Sedangkan gaji keluarga cukup-cukup untuk keluarga. Gaji cukup-cukup untuk keluarga kot. Susah. Gaji cukup-cukup untuk keluarga. Sebagai anak lelaki, adakah tanggungjawab terhadap parent diberi keutamaan dalam dapat kebaikan rezeki dalam pekerjaan? Betul? Saya andaikan dia ni belum kahwin, maka keutamaan dia adalah mak ayah dia. Tapi kalau dah kahwin, dah ada isteri dengan anak-anak, dalam bab nafkah, suami kena utamakan isteri dan anak-anak dulu, baru kedua ibu bapa dia. Tapi kalau dia dah kahwin, ngam-ngamnya. Contohnya, dah kahwin, ngam-ngam. Tak macam mana Ustaz, gaji ngam-ngam je. Takkan saya tak bagi mak ayah saya? Kau patut fikir sebelum kau kahwin. Bukan dah kahwin baru fikir. Dan seorang ibu yang memahami dalam aspek agama, ibunya kalau dapat duit pada anak, dia katanya, kau bagi mak ni, anak bini kau cukup makan tak? Itu ibu yang baik. Mak, bulan ni tak dapat bagi duit kat mak, bagi kat anak isteri saya je dah habis mak. Tak apa, elok tu. Maknya dapat pahala sebab menggalakkan anak ni menjalankan tanggungjawab. Faham? Faham tak tu? Faham Jadi dalam bab ni memang kalau nak berkat mak ayah je. Sebab apa?
Sebab apa mak ayah? Sebab apa? Sebab apa? Doa. Tanyalah orang yang dah tak ada mak, tanya. Sedih dia macam mana? Tak sama. Mak ayah tak ada, lain hidup dah. Mak tak ada, lain hidup dah. Kan satu puzzle yang hilang, yang tak dapat diganti. Mak mentua pun tak boleh ganti. Tapi mak mentua tu at least ada satu kota doa lagi. Walau mak dah tak ada, tinggal mak mentua. Sebab mak mentua level dia sama macam mak kita. Kena ingat. Itu saya tak faham. Bila ada orang kahwin, dia tak bagi anak orang ni balik jumpa mak dia. Oi, heran dia. Dia layan mak mentua, bapak mentua macam orang asing. Jangan buat perangai macam tu. Sebab level dia sama. Sakit hati mak mentua tu samalah juga ada haka dia. Jagalah elok. Okey. Ada soalan lain ni yang kertas tertinggal? Nak tanya apa? Tanya je, tak apa duduk. First ada 2 soalan. Macam mana? Kau kata first? Okey, tak ada. Apa dia? Apa tu? Konsep? Oh, okey. Okey. Oh, okey. Sama. Ada satu soalan lagi sebelum saya jawab soalan ni. Ya. Apa hukum orang yang buat peraturan kerja tapi dia sendiri tak ikut rules? Itulah maksud dia. Yang soalan kedua tadi. Kan? Dia tak sebut nama siapa. Dia buat rules tapi dia sendiri tak ikut. Contoh kan? Apa hukum orang buat peraturan kerja tapi dia sendiri tak ikut? Ingat tak dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj? Peristiwa Isra' Mi'raj, ingat tak ada satu kisah yang mana orang tu dia menggunting bibir dengan lidah dia. Wah, berdarah. Inilah orang yang gemar bercakap buruk pasal orang lain dan kemudian mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukannya. Itulah dia orang. Ikut peraturan macam ni. Ini mesti macam ni, mesti macam ni. Tapi dia sendiri tak ikut. Contoh. Itu biasa. Ada satu lagi, lembu yang keluar daripada lubang yang sangat sempit, kemudian nak masuk balik tak boleh. Orang gemar bercakap besar, tapi akhirnya menyesal. Dia cakap kita ni naklah macam ni, kita ni macam ni. Tapi dia pun sama. Betul kan? Okay. Apakah konsep Take 5 ini masuk dalam keadaan yang macam mana? Take 5 tak ada masalah. Dia tak menjajakan rezeki. Take 5 ni, walaupun Take 5 ni maksudnya rehat seketika. Kalau orang putih ni cakap rehat Take 5 ni 5 minit. Tapi sebenarnya tak semestinya 5 minit. Okay, Take 5, rehat je. Kita pergi bilik air, basuh muka, buang air, tak ada masalah. Kita memang betul-betul nak ambil tenaga balik, nak buat kerja, tak ada masalah. Sebab kita manusia. Tetapi jangan melampau. Take 5, satu hari tak masuk pejabat. Kau punya Take 5 satu hari masuk pejabat, tu melampau lah. Maknanya jangan sampai berlebih-lebihan. Take 5 ni berehat sekejap. Dia penat. Okey, berhenti-berhenti je. Oh, dah tak boleh dah. Contoh, kena break. Kalau tidak kan tepu sangat kan, tak boleh. Okey. Kemudian kalau bercerita kepada orakan sekerja, menceritakan tentang masalah dia dengan orang misalnya, adakah itu dianggap sebagai mengumpat? Tengok cara kita menceritakan tu. Apa pandangan kau kalau orang tu dia macam ni, tapi kita macam tu? Kau cakap ni tak, bukan pasal dia. Tak, aku tanya kau je, apa pandangan kau? Tu boleh. Kau tahu tak si Amir? Dia kan? Amir dia cakap macam ni, itu je. Faham? Dan satu lagi, kita tidak dianggap mengumpat kalau kita bercakap dengan orang yang memang ada autoriti. Contoh, kita mengadu dekat kaunselor. Ada pejabat, dekat pejabat ada kaunselor tak? Tak ada Tak ada lah. Kalau pejabat tertentu dia ada kaunselor. Kaunselor ni dia akan jaga rahsia tu. Tapi dia mengadu, saya ada seorang lelaki ni, dia selalu kacau-kacau saya. Siapa nama dia? Kalau boleh saya tahu. Dia sebut nama dia. Dia selalu kacau saya. Okey, tak apa, awak mesti. Dia takkan panggil, dia takkan cakap dengan orang tu, melainkan benda tu teruk sangat. Kalau kita pergi pejabat agama mengadu pasal suami, tu tak mengumpat namanya. Cakap dengan jiran sebelah rumah pasal suami, mengumpat. Memburukkan suami.
Tapi pergi pejabat agama, dia macam ni. Tak baik, kau mengumpat, kau burukkan aku kat pejabat agama. Tak, pejabat agama memang autoriti, dia boleh mendengar masalah tu. Okey, ada lagi soalan lain? Ustaz, nak tanya Ustaz, katakan binatang dia datang dalam banyak-banyak rumah, dia datang ke rumah kita, itu tadi keberkatan rezeki ke Ustaz? Itu pun ada pandangan kata itu bukan satu bentuk keberkatan rezeki. Tu sebabnya binatang yang datang tu kita tengok binatang apa? Kau yang datang T-Rex, kau yang makan kau. Contoh kan. Tak adalah, tapi betul. Sebenarnya macam kucing kan ni. Sebenarnya pernah saya berlaku tu. Cuma tinggal lagi, jangan sampai mendatangkan kemudarat pada jiran tetangga. Sebab sekali kita bagi makan, nak bagi makan tu bawa kat tempat dia. Benda bagi makan, jangan bagi makan depan rumah kita tu. Sebab dia akan datang situ lagi. Lepas tu dia berak-berak semua dekat rumah jiran-jiran kita. Itu masalah dia. Bawa ke tempat lain, mungkin sebang jalan ke apa semua, bawa letakkan satu tempat supaya kita bagi dia makan. Cara nak kena betul. Sebab masalah kejiranan kita sekarang ni, rumah-rumah teres. Dalam dia datang rumah kita tu, dia melompat pergi rumah orang lain, dia berak rumah ni, dia berak rumah tu. Lepas tu jiran pun mengadu dekat majlis bandaraya, majlis perbandaran. Dia kata jiran ni selalu bagi makan kucing liar ni sehingga mendatangkan kacau ganggu. Contoh, banyak berlaku kan. Tapi kaedah macam saya katalah, kaedah pun nak kena betul. Tapi itu memang salah satu tanda. Kan saya kata tadi kan, rumah dia sering kali dia zarahi tetamu. Nampak tak tadi saya katakan? Termasuklah binatang tadi. Kan? Termasuk binatang tadi. Tu sebab mak kita dulu kan bila makan nasi, kita makan kat atas tikar mengkuang dah sudah dikibas kan, bagi itik ayam lompat makan. Tu berkat sebenarnya. Kan? Okey, ada lagi? Kan takut kan tak sempat nak tanya dia. Orang lelaki dah habis dah. Hujung. Okey. Yang belakang tu saya agak faham lah Selamat datang. Okey. Okey. Ini tak ada lah. Okey, terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Encik Azhar, mudah-mudahan cepat sembuh. Tahniah kerana memiliki staf-staf yang sangat berdisiplin dan sangat fokus dalam ceramah saya, tak ada yang tidur. Terima kasih banyak. Dan mereka memang menunjukkan tanda-tanda mereka penat dah duduk bawah ni. Berkali-kali tempat duduk dah. Jadi insya-Allah saya ucap terima kasih banyak. Mudah-mudahan bak kata orang cantik dipandang rumah penghulu, kayu toki dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Mana kebaikan tu sebar panjangkan pada yang lain, kongsi-kongsikan. Itu saja daripada saya.